Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmaduka Rabbi kama 'allamtana an nahmadak wa usalli wa usallimu ala khairi khalqika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wastanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Sahibul fadilah, imam, seterusnya tuan-tuan guru, para alim ulama, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah pada hari ini yang ke-berapa? Muka surat 373, Fiqh Haji 373, Solat Khauf. Bismillahirrahmanirrahim. Salat Khauf, pengertian dan pensyariatannya. Salat khauf bermaksud salat yang dilakukan dalam keadaan peperangan menentang musuh. Ia diberikan beberapa kemudahan khusus dan kelonggaran yang tak terdapat pada salat-salat yang lain, terutamanya pada jamaahnya. Pensyariatannya berdasarkan beberapa ayat Al-Quran dan hadis yang menerangkan keadaan dan cara salat tersebut dilakukan. Keadaan salat khauf. Terdapat dua keadaan bagi salat khauf mengikut keadaan perang yang berlaku itu. Hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Makna salat khauf ialah salat ketika mana kita sedang perang. Dalam masa peperangan pun ada solat. Maknanya betapa besarnya solat bukan boleh ditinggalkan dalam apa jua keadaan sekalipun. Ia tak boleh tinggal. Kalau orang faham macam itu, maka orang akan rasa solat ini amat dan pentingnya. Sehingga para ulama menyatakan, kalau orang tu tinggal satu solat, maka dia nak qada walaupun banyak kali tak sama dengan yang dia tinggalkan sengaja satu solat itu. Maknanya besar sangat hubungan solat ni. Jadi solat ni dia mewajahkan kehidupan manusia. Dalam kehidupan manusia, kita tengok antara yang akan mendominasi kehidupannya namanya solat. Contohnya, sekarang berlaku tidak hujan, musim kemarau panjang, maka ada solat namanya solat istisqa. Cuma kadang-kadang orang ni buat solat hajat, itu juga. Tapi dah kalau ada dah solat khauf, buatlah solat khauf. Buat apa kita nak pergi buat hal lain pula? Tuhan suruh ajar dah solat istisqa, Nabi ajar, buatlah solat istisqa. Itu lebih mengenai sasarannya daripada kita buat solat lain. Baik. Begitu juga dalam bab lain. Hatta kita tengok daripada kita bangun tidur sampai kita tidur balik, semuanya adalah solat. Bangun saja tidur, ada solat-solat sunat malam. Tidur, mayang subuh, mayang duha, mayang rawatib dan sebagainya sampai tidur balik. Itu besarnya solat, hebatnya solat, tuan-tuan. Kemudian betapa pentingnya sehingga orang fikir, kalau berlaku peperangan tak payah sembahyang. Tidak. Dalam peperangan juga ada solat. Sebab itu para sahabat begitu prihatin dan cana tentang solat.
Nak perang ni, musuh ada ni, mayang juga. Hebat. Kalau kita baca sejarah Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah ta'ala, ketika musuh depan muka dia, nampak dah musuh, belum perang lagi, apa dia buat? Dia panggil seorang tuan guru, lalu dia kata, ajarkan kepadaku satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kawan ni pun bacalah hadis. Maksudnya ialah, walaupun saat genting macam tu, ada lagi semangat nak belajar. Tengok orang zaman dulu, tuan-tuan, dia punya iman yang cukup kuat, hubungan dengan Tuhan cukup ampuh, sampai tahap belajar juga. Masa nak perganda, belajar lagi. Sama juga ketika mana seseorang itu nak perang, maka kita tengok akan ada dalam pasukan tentera Islam ini orang yang kuat sembahyang. Dan kuat sembahyang ini sebagai mukaddimah kepada menang. Sebab itu orang kafir Rom, bila mana dia datang, dia bertemu dengan orang Islam, dia jadi perisik, dia jadi apa nama ni, kita kata spy kepada Maharaja Rom. Dia pergi menyelinap nak tengok, nak kaji kat mana kekuatan umat Islam, tentera Islam. Kemudian apabila dia pulang, dia balik, dia buat laporan. Maharaja Rom tanya, apa istimewanya orang Islam? Setiap kali kita perang mesti kita kalah, dia mesti menang. Senjata kita mana banyak? Banyak kita. Bilangan tentera kita mana banyak? Banyak kita. Kelengkapan kita mana cukup? Cukup kita. Kehebatan kita, kuda kita, semuanya kita semua menyebelahi tentera Rom. Soalannya, kenapa mereka menang, kita kalah? Maka perisik ni pun bagi tahu apa? Billaili ruhbanun wa bin nahari fursanun. Itu jawapan. Pada waktu malam mereka ini seperti padri-padri, pendeta-pendeta yang kuat beribadat. Dia tak katalah macam orang sembahyang tahajud muka dia kafir, tapi dia nisbahkan kekuatan tu macam padri-padri mereka. Oh, ni anti hadis kata ulama macam padri pula. Tak betul, tu istinbat lain. Tengok kuatnya ibadat sampai tahap tu. Sampai tahap tu. Dan wa bin nahari usan, bila waktu siang mereka ini seperti panglima tentera yang gagah perkasa. Apa kata Raja Rom? Raja Rom kata, kalaulah begini, kita tak akan menang selama-lamanya. Kalaulah ini dua perkara penting. Jadi kalau kita faham macam tu, sama ada nak bina keluarga, sama ada nak bina syarikat, sama ada nak bina negara, sama ada nak bina pertubuhan, sama ada nak bina siasah, sama ada nak bina apa pun, solat kuat, maka sudah tentu orang ni orang yang terhebat. Orang yang terhebat. Jadi kita dok gambar cara perspektif barat, perspektif timur, perspektif bukan Islam, kekuatan kebendaan, kamado, bangunan tinggi. Tak. Dia benda lain yang lebih kuat daripada itu, yang melakarkan sejarah yang amat pelik. Itu hebatnya solat. Jadi masa nak perang pun ada pensyariatan solat. Itu hebatnya Islam. Nak perang pun ada pensyariatan solat. Bukan nak perang, dalam perang pun ada sembahyang lagi. Kita tengok dalam kehidupan kita, bila ada sikit masalah, sembahyang tak nampak dah, nombor 18 dah. Membayang, ya Allah, sibuk saya dah ada.
dulu orang ni. Syekh sibuk, tak ada. Sembahyang nombor satu. Inilah orang yang hebat apabila sembahyang dia jaga dengan sebaik mungkin. Jadi ada dua keadaan. Keadaan pertama dalam keadaan bertahan, berjaga-jaga dan tiada pertempuran. Ketika ini solat mempunyai cara tertentu yang berbeza daripada cara solat biasa disebabkan kemahuan orang Islam menunaikannya secara berjemaah sama ada di belakang imam besar, pemimpin tertinggi mereka atau siapa sahaja yang mengambil tempatnya mengendalikan peperangan. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala yang kita boleh bacalah maksudnya. Baik. Dan apabila engkau wahai Muhammad berada dalam kalangan mereka semasa perang, lalu engkau mendirikan sembahyang dengan menjadi imam mereka, maka hendaklah sepuak daripada mereka berdiri mengerjakan sembahyang bersamamu, dan hendaklah mereka menyandang senjata masing-masing. Kemudian apabila mereka telah sujud, maka hendaklah mereka berundur ke belakang untuk menjaga sebuah musuh, dan hendaklah datang pula puak yang lain, yang kedua yang belum sembahyang kerana menjaga sebuah musuh, maka hendaklah mereka bersembahyang berjemaah bersama-samamu, dan hendaklah mereka mengambil langkah berjaga-jaga serta menyandang senjata masing-masing. Orang-orang kafir suka jika kamu cuai lalai akan senjata dan harta benda kamu, supaya dengan jalan itu mereka dapat menyerbu kamu beramai-ramai dengan serentak, dan tidaklah kamu berdosa meletakkan senjata masing-masing jika kamu dihalangi sesuatu yang menyusahkan disebabkan hujan atau sakit. Dan hendaklah kamu mengambil langkah berjaga-jaga, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan bagi orang kafir itu azab seksa yang amat menghina. Salat khauf yang dinyatakan oleh ayat tersebut dilakukan dengan dua cara yang berbeza mengikut kedudukan musuh dan orang Islam, sama ada kedudukan tersebut menghala ke kiblat atau tidak, sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW melalui perbuatannya. Cara yang pertama, ketika musuh berada di sebelah arah kiblat, musuh duduk depan kiblat, musuh duduk depan ni, kita duduk menghadap ke arah dia. Apabila semua tentera ingin bersolat jemaah tanpa berpecah kepada buah perkumpulan bagi mendapatkan kelebihan satu jemaah yang besar, imam hendaklah mengatur barisan mereka sama ada sebanyak dua saf, 4 saf atau lebih, dan bersolatlah bersama-sama mereka. Apabila imam sujud, maka sah yang pertama sahaja sujud bersamanya jika mereka bersolat itu 2 saf, atau 2 saf pertama sujud bersama-samanya imam sekiranya terdiri daripada 4 saf, dan begitulah. Sementara saf yang selebihnya tu berdiri sambil mengawasi rakan mereka daripada pergerakan yang mencurigakan atau sebagainya. Apabila imam dan mereka sujud bersama-samanya berdiri, barulah mereka pula sujud dan menyertai imam berdiri dalam rakaat yang kedua. Apabila imam sujud bagi rakaat kedua, mereka yang tidak bersertanya ketika rakaat pertama pula sujud bersamanya, dan mereka yang telah bersamanya tetap berdiri ketika itu. Kemudian kesemuanya bersama-sama semula ketika duduk tasyahud dan mengucap salam. Inilah cara solat yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika peperangan Uspan. Itu antara peperangan yang baginda sertai dan menjadi ikutan bagi semua keadaan yang serupa dengannya. Caranya tuan-tuan, dia sebenarnya lebih baik demonstrasi sebenarnya. Caranya ialah bila musuh duduk depan, maka Rasulullah lead semayang. Dia pecah kepada 2 saf. Kalau saf tu panjang sangat, boleh kepada 4 saf. Bila 4 saf, bila mana masa rokok, mungkin mereka boleh nampak lagi, jadi boleh rokok sama. Kemudian tak kala apabila Rasulullah sujud, saf pertama sahaja sujud, atau kalau 4 saf, 2 saf pertama sahaja sujud. Yang kedua, 2 belakang tu, ataupun yang kedua ataupun yang ketiga dan yang keempat duduk tunggu. Dalam keadaan masa itu diizinkan kita semayang, kita pegang senjata. Pegang senjata. Sebab itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut khuzu hizrakum. Khuzu hizrakum. Awasilah kamu, betul-betul, jangan terlalai. Bila mana sudah sujud semua sekali ni, mereka bangun. Bila mereka bangun,
Maka hak yang kedua pula sujud. Sudah hak yang kedua sujud, mereka pun bangun. Jadi kedua-duanya bangun. Saf pertama bangun, saf kedua bangun. Atau saf pertama, kedua sudah bersama Rasulullah, saf ketiga dan keempat bersama Rasulullah. Sudah. Satu rakaat. Masuk rakaat kedua, saf pertama sama-sama rakaat. Saf pertama Rasulullah sujud. Bila Rasulullah sujud, dua saf yang belakang, sama ada saf kedua ataupun yang ketiga dan keempat sujud. Yang hak pertama ni pula jaga, jadi gilih. Kemudian apabila duduk antara dua, duduk tahiyat akhir, hak ni pun turun, sama-sama duduk tahiyat akhir dan sama-sama beri salam. Tengok tuan-tuan, menarik cara solat. Jadi musuh ni dikelirukan, seolah-olah maknanya mayang juga nak anu apa ikut. Tengok, mana boleh anu diri lagi, mesti dia jaga tu. Jadi kawan dia bertakwa, sedangkan kedua-duanya mayang. Itulah hebatnya kedudukan apabila kedua-duanya ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu cara yang Nabi SAW lakukan dalam peristiwa Usfan. Usfan ni kat mana? Dekat nak sampai Mekah. Ada satu perkampungan namanya perkampungan Usfan. Jadi pernah berlaku dan Nabi sembahyang macam tu. Maksudnya Nabi SAW bangun diikuti oleh orang ramai, lalu baginda bertakbiratul ihram dan mereka menurutinya. Sebahagian mereka rukuk, kemudian turut sujud bersama baginda. Kemudian baginda berdiri untuk rakaat yang kedua pula, lalu mereka yang sujud pun berdiri dan mengawasi rakaat mereka. Seterusnya kumpulan saf yang lain pula rukuk dan sujud bersama-sama. Boleh jadi dengan mana masa rukuk tu tak payah rukuk sama, takut bimbang kau. Biasa rukuk dah lama. Maknanya dia stay dulu sehingga hak ni selesai serakaat. Dia orang macam ni, dia dikira dapat rakaat. Mana kita tak payah bayar, tak payah bincang ukur-pekoh lah. Mayang dua tu tak sah sebab dia tak cukup rakaat, dia dapat bersama imam. Ini ki lain syekh. Ni ki mati, bukan ki hidup. Orang semayang ni musuh ada depan. Itu keadaan. Jadi cara Nabi buat adalah syar'i, sahibus syariah. Jadi tak timbul masalah. Baginda mereka semuanya berjemaah dan satu salat, tetapi bersama-sama mengawasi di kalangan mereka. Maknanya kalau takdirkan berlaku perang, mereka akan perang masa itu, dan mereka dianggap mati dalam keadaan perang. Sebab itu dalam keadaan macam ini, kata ulama, boleh orang tu sembahyang dalam keadaan berjalan kalau sampai kepada satu tahap. Tapi dia tengok suasana lah antara satu sama lain. Cara yang kedua, ketika musuh bertaburan di beberapa tempat yang bukan arah kiblat dan pertempuran belum berlaku, cara yang sunat bersalat dalam keadaan ini ialah mereka berpecah kepada dua kumpulan. Satu kumpulan bersedia menghadap dan mengintip musuh sambil mengawasi orang Islam, manakala kumpulan kedua pula bersalat berjemaah bersama-sama imam. Ini mudahlah, pecah dua. Yang kedua jaga dulu, pertama yang mayang. Baik. Kumpulan yang kedua itu bersalat bersama imam pada satu rakaat saja. Apabila imam bangun untuk rakaat kedua, mereka semua berniat berpisah daripada imam dan menyempurnakan salat yang kedua secara bersendirian. Kemudian mereka pun mengambil alih tempat yang pertama. Dia kira dapat rakaat dah, dia kira dapat jemaah dah, walaupun berpisah dah, sebab ada tugas misi yang lebih besar lagi. Jadi kumpulan yang pertama pula datang bersalat bersama imam tersebut yang meneruskan rakaat keduanya yang merupakan rakaat pertama bagi mereka. Hak pertama maksudnya hak pertama tak semayang itu, dia patah balik di mayang. Hak yang sudah mayang ni terus dijaga, maka mereka juga dianggap rakaat pertama dan dapat berjemaah. Justru imam hendaklah memanjangkan masa berdirinya pada rakaat kedua itu hingga kumpulan berkenaan selesai menyertainya. Apabila imam duduk tasyahud, mereka terus bangun menyempurnakan rakaat yang kedua, kemudian menyertai imam semula yang masih duduk tasyahud dan seterusnya mengucap salam bersama-sama mereka. Demikianlah cara yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Maknanya orang yang sembahyang dalam kumpulan yang kedua yang masuk selepas daripada Nabi satu rakaat bangun, mereka ikut Nabi sama. Sebab hak yang pertama tadi itu terus
mufarakah dah ataupun semayang sendiri dah serakaat lagi, sudah mayang dijaga, dia ambil pos masing-masing, posisi masing-masing, dijaga. Jadi hak yang kedua ni, dia sempat serakaat dengan Nabi, maka Nabi tahiyat. Masa Nabi tahiyat, dia tak payah tahiyat. Sebab kerana ini darurat. Kita kan kena ikut imam tahiyat, tak. Sebab dia nak dapat lebih besar daripada itu, iaitu dia mayat. Nah, Nabi ni, Tok Imam ni, dia tahiyat lama. Dia tunggu. Hak ni pun bacalah Fatihah, bacalah apa, lepas tu rukuk sama masing-masing semua sekali, sudah rukuk semua sekali, sujud, sudah sujud, lepas sujud dia tahiyat. Tahiyat ni bersama dengan Nabi balik. Lepas tu Nabi beri salam, kemudian barulah mereka pun salam bersama-sama. Tengok, itu dua keadaan. Hak pertama tadi pun okey, hak kedua pun okey. Dah ada perang Ustaz, nak nyanyi, ya dah ayah. Dah perang, dah mayang, ya. Ini masalah ni. Ini cara dalam Islam. Memang menarik tuan-tuan. Bila mayang ni memang kuat. Hal ini berdasarkan kepada hadis daripada Saleh Ibn Khawwat, daripada seorang yang merupakan menyaksikan salat Rasulullah SAW, salat khauf ketika peperangan Zatul Riqa'. Tadi peperangan Usfan, ni Zatul Riqa'. Bahawa satu kumpulan berbaris bersama baginda SAW, satu kumpulan lagi menghadapi musuh, lalu baginda bersalat bersama kumpulan yang pertama, satu rakaat, kemudian baginda itu berdiri sementara mereka menyempurnakan salat masing-masing bersendirian. Setelah itu mereka bersurai lalu membuat barisan pertahanan menghadapi musuh. Seterusnya datang pula kumpulan yang kedua, lalu baginda meneruskan salat satu rakaat lagi bersama mereka. Kemudian baginda terus sujud tasyahud sedang mereka menyempurnakan rakaat masing-masing, dan akhirnya baginda mengucap salam bersama-sama mereka. Dalam kedua-dua cara salat ketika orang Islam menghadapi musuh ini, terdapat satu daripada konsep memelihara kepentingan salat berjemaah di samping menjaga keselamatan orang Islam, berwaspada terhadap musuh dan menyedari tipu helah mereka. Keistimewaan yang paling utama salat itu ialah menurut perbuatan Rasulullah SAW dan mendapatkan pahala kesemua orang yang bersalat dalam satu jemaah bersama-sama khalifah, imam besar atau panglima di medan perang. Itu hebatnya tuan-tuan salat khauf, salat ketika dalam peperangan. Wallahu Bismillahirrahmanirrahim. Kat mana ni? Baiti Jannati, Baiti Jannati, muka surat 33, pergaulan yang baik. Muka surat 33. Bismillahirrahmanirrahim. Hal yang ketiga antara pensyariatan hak suami dan tanggungjawab suami isteri dan tanggungjawab kedua-duanya pergaulan yang baik. Hal ini berdasarkan pada firman Allah Taala, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan bergaulah dengan mereka secara yang patut. Tengok, bergaul dengan secara yang patut. Artinya ma'ruf ni maknanya baik sungguhlah. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulan dengan cara yang baik. Jadi di sini antara rukun kedamaian rumah tangga, dan inilah yang penting. Kalau kita tengok kenapa, kerana bila tidak ada pergaulan yang baik maka rosak. Pergaulan yang baik ni maknanya di situ bukan baik saja, baik mengikut acuan syariah Islamiah. Suami kata, jom kita pergi tengok K-pop kali. Okey. Jom kita masuk disco sekali, ikut sama. Isteri pula kata, jom kita pergi main mahjong sekali. Jom kita pergi ni sekali. Baik, okey, setuju semua. Okey. Happy go lucky, loving, doa lalu gitu-itu. Itu ikut tak betul cara. Maknanya hak betul. Bila hak betul, ashiruhunna bil ma'ruf, itu baru betul. Kalau hak tak betul, walaupun kita duduk bersama, duduk okey semua, maknanya sama-sama melempah ke tempat yang tak betul. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Qu anfusakum, qu qu tu maknanya jamak. Peliharalah kamu semua dan keluarga kamu daripada api neraka. Bahaya tuan-tuan. Jadi
ashiruhunna bil ma'ruf ni hebat. Dan biasanya kalau kita duk buat-buat tak jadi. Dia memang daripada hati sungguh. Orang yang daripada hati sungguh, dia kasih kat isteri dia, kat anak dia, kita tengok kedamaian hidup dia. Tapi biarlah ma'ruf. Kalau boleh, pastabikul khairat. Berlumba hak nak buat baik. Bila berlaku berlumba hak nak buat baik, insya-Allah amanlah kehidupan dan bahagialah. Sebenarnya ma'ruf ni bukan kepada suami, kepada isteri dan anak-anak. Itu nombor satu. Tapi isteri kepada anak-anak pun sama. Anak-anak kepada ibu bapa pun sama. Jadi bila share semua ni, maka hidup seronok, tak ada masalah apa. Sekarang ni kita hidup banyak masalah. Hak ni terasa hati, hak ni makan hati, hak ni berasa hati, macam-macam. Tanggungjawab isteri terhadap suami. Taat dalam perkara bukan maksiat. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa." Kaum lelaki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Maksud perkataan kiwamah dalam ayat yang dinyata di atas ialah berkaitan kepimpinan dan hak ketaatan. Tetapi la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq. Tidak ada ketaatan untuk makhluk dalam derhaka kepada Tuhan. Dalam riwayat yang lain Nabi SAW bersabda, "Innamat ta'atu fil ma'ruf." Sesungguhnya ketaatan itu dalam perkara yang ma'ruf. Yang tak ma'ruf tak boleh taat. Walaupun suami sendiri. Suami kata kena berdiam-diam. Ini masalah. Sebab itu penting kita belajar, baru kita tahu salah silap kita, okey ke keliru kita. Ini penting. Jadi nak taat yang ma'ruf, yang dapat pahala. Tidak membenarkan sesiapa pun masuk ke dalam rumahnya tanpa keizinan dan keredaan suaminya. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walakum alaihinna alla yuti'na furushakum ahadan takrahuna." Kewajipan isteri kamu adalah dengan tidak membenarkan siapa yang kamu benci masuk dalam rumah kamu. Imam Nawawi rahimahullah berkata, janganlah sama sekali para isteri mengizinkan seorang yang kamu benci masuk dan duduk dalam rumah kamu. Yang ini kena tengok. Tak boleh masuk dengan sewenang-wenangnya. Menjaga kemuliaan dan maruah dan harta suami. Hal ini berdasarkan hadis, "Ala ukhbiruka bi khairi ma yaknizul mar'ul mar'atus salihah. Iza nazara ilaiha sarrathu, wa iza amaraha ata'athu, wa iza ghaba anha hafizathu." Mahukah kamu aku tunjukkan sebaik-baik perkara yang disimpan oleh lelaki? Apa milik lelaki yang paling berharga, yang paling hebat? Perkara itu ialah dia memiliki seorang isteri yang salihah, iaitu apabila dipandang mengembirakannya, seronok, apabila diperintahkan mentaatinya, dan apabila suaminya tiada, dia memelihara dirinya dan harta suaminya. Ini senang itu. Dunia anda yang punyalah. Tapi kalau tak, maka huru-hara dalam hidup. Salah semua sekali. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Surah apa? Muka surat 284, 284 dan ketiga, sesungguhnya cahaya iman. Muka surat 284, perenggan ketiga, Bahjatun Nufus. Bahjatun Nufus ada kitab baru, tuan-tuan. Kita baru ambil balik. Muka surat 283, 84, perenggan yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya cahaya iman, keyakinan dan zikir itu adalah semuanya sebagai kenderaan yang dapat menghantar hati manusia ke hadrat Allah Subhanahu wa taala, serta menerima segala rahsia daripadanya. Nur cahaya terang itu ibarat tentera yang membantu hati, sebagaimana gelap ibarat tentera yang membawa hawa nafsu.
Dengan itu apabila Allah Subhanahu Wa Taala menolong seorang hamba-Nya, dia dibantu dengan tentera nur ilahi dan menghentikan bantuan kegelapan dan kepalsuan. Tuan-tuan, dalam kehidupan ini bukan semata-mata zahir semata-mata yang akan membawa manusia kepada Tuhan. Sebenarnya yang menggerakkan manusia kepada Tuhan adalah hati dan batinnya. Hati dan batin ni tak kala dia ni ada kefahaman ilmu, hikmah, cahaya iman dan yakin serta kekuatan zikrullah dengan banyak-banyak, yang inilah yang akan mengheret manusia ke arah kebaikan. Contohnya mudah, tuan-tuan. Kalau kita ajak anak kita mari ke masjid macam hari ni, anak kita mari ke masjid hari ni, tapi bila anak kita mari ke masjid pada hari ni, apa anak kita buat? Kebetulan dia tak nak mari, kita paksa dia mari, dia pun datang kok. Dia boleh menempatkan tubuh dia sama dengan kita, tapi hati dia bak lain. Dia tak rasa apa-apa. Tetapi apabila kita ni ada iman, ada seperti zikrullah dan kefahaman, kita duduk tu kita rasa happy dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan lain. Sebab kita datang dengan hati kita, bukan kita datang dengan tubuh kita. Kadang-kadang kita lemah tubuh pun tak apa sihat, kita pergi juga. Tengok, dua keadaan berbeza. Kerana kesungguhan nak dapat ilmu dan kerana nak cari kefahaman sebenar, jadi hati kita rasa seronok. Yang anak kita duk belah kita ni, ya letih ya. Sebab masa tu dia hanya datang dengan tubuh, dia tak datang dengan hati. Jadi dua keadaan berbeza, tuan-tuan. Oleh kerana itulah yang dapat masuk kepada Tuhan ialah melalui hati yang suci, qalb salim, yang mana ini yang menggerakkan manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pentingnya kita isi hati kita dengan nur iman, taufik ilahi, melalui taat, patuh, yakin, tawakal, takwa kepada Tuhan dengan sebenar-benarnya. Dengan sebab itu apabila Allah menolong seorang hamba-Nya, dia dibantu dengan nur ilahi. Orang yang dapat dalam nur ilahi ini kita tengok pelik, semua ke arah dapat pahala, dapat kebaikan. Ini besarnya penting, tuan-tuan, kita dapat bantuan daripada Tuhan. Bila Allah nak bagi bantuan, maka man yahdillah fala mudillalah. Siapa yang Allah beri petunjuk, tak ada lagi orang boleh nak menyesatkan dia. Dan Allah menyatakan wa man yudlilillah fama lahu min had. Maknanya siapa yang Allah Subhanahu Wa Taala sesatkan dia, tak ada seorang pun yang dapat nak beri petunjuk. Ini bala kalau kena sesat. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak soalan tuan-tuan. Dah reka-reka lah. Bagaimana untuk solat sunat di mana hari kerana terpaksa menjaga bayi, isteri dan letih menjaga di siang hari? Buat 2 rakaat cukup, tuan-tuan. Tak mesti buat 800 rakaat. Banyak sangat. Buat 2 rakaat. Solat walaupun 2 rakaat cuma, maka kesannya cukup besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini dia. Dan beli buku kita solat tahajud qiyamul lail tu, tengok cara buat. Ada panjang, ada pendek, ada awal malam. Baik. Adakah jika tak solat sunat tetapi dodoikan anak dengan zikrullah bersamaan dengan solat sunat? Jawab dia tidak. Dodoi anak tak sama solat sunat. Memang tak sama. Yang tu solat sunat tu dengan niat betul-betul. Yang itu pahala lah, tanggungjawab. Bukan kita kata nak sama, memang tak sama. Setakat yang saya tahulah. Baik. Soalan seterusnya. Salat dapat mencegah diri daripada perbuatan jahat dan mungkar. Tapi bagaimana orang salat tapi masih buat jahat? Malah orang yang baik salat pula orang yang tak salat pula berbuat baik. Ini luaran, tuan-tuan. Ini luaran. Apabila berlaku iqamatus salah, jawapannya lain.
Ramai orang solat tapi sikit orang mendirikan solat. Dia beza. Sebab itu kita bincang dalam tasawuf, muqimus salah beza dengan musalli. Jika kita solat zuhur pada rakaat kedua, kita terbatas solat pergi tandas kejap, adakah kita patut sambung solat itu pada rakaat ketiga atau solat semula pada rakaat pertama? Jadi yang ini saya syorkan beli kitab fiqh manhaji jilid pertama, kita telah belajar dah. Maknanya dia kena sambung balik, baca balik, buat ulang rumah, beli buku fiqh manhaji ni, baca betul-betul mana-mana pembatalan solat starting daripada awal. Yang boleh sambung ada beberapa keadaan. Keadaan pertama kerana dia terlupa. 2 rakaat dia pergi sembahyang, dia beri salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia keluar. Mak, mau sembahyang apa? Qasar jamak? Tak. Tamam. Dan pergi ke mereka, dak di rumah tadi. Dan ni dan lepas tu mau sembahyang apa? Pak, dak 2. Ni semua kata 2. Dia pun pergi sembahyang, sambung. Janganlah 2 jam pula, berehat dulu baru sambung. Tak. Maksudnya dalam masa sekejap, pada masa itu dia sambung. Itu satu keadaan yang kita boleh sambung. Yang kedua, hak masalah khuf, masalah solat khuf tadi. Itu bab lain, itu istimewa. Boleh atau tidak menggabungkan nama suami isteri di Facebook dan sebagainya, contohnya Wida Azhar? Boleh. Dia tak bolehnya Wida binti Azhar. Itu tak boleh lah. Sebab dia bukan anak suami dia. Cuma bahasa macam ni dia ikut style orang putih. Adalah orang Melayu seorang dua nak buat. Dia nikah dengan mamak ni, dia pun nisbahkan nama dia dan dengan mamak ni. Lepas tu cerai. Orang panggil hak tu lagi, marah pula dia. Apa nama pula? Nikah pula dengan bini laki baru. Laki baru pun kata apa? Menggunakan nama laki lama lagi. Dalam Facebook ada nak buat. Susah pula. Istihar. Sekarang ni bukan aku ni dah nama gini-gini. Nikah dalam 2-3 tahun, cerai pula. Nak nikah orang lain pula. Jangan guna pula. Akan susah. Kalau nak beri nama bapak, pas mati pun bapak. Dalam kubur pun beri bapak. Fatimah binti Ali. Binti Ali tu pas mati pun. Jadi tak payahlah kita ikut cara macam tu. Hukum membaca Al-Quran bagi wanita yang kedatangan haid. Niat zikir, membaca surah yang menjadi amalan contoh surah, membaca Yasin di majlis tahlil. Yang ni tuan-tuan saya tak jawab lah. Saya jawab dalam buku ni, Hafazan Quran. Beli je tuan. Ada panjang lebar saya jawab. Bab haid boleh tak baca Quran. Jadi kena syarah panjang. Baca je insya-Allah. Sedekah Al-Fatihah pada arwah. Yang ini khilaf, masyhurnya boleh. Dalam buku Tanyalah Islam Menjawab, kita beri jawapan bukunya boleh mengikut yang masyhur. Walaupun mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i sendiri kurang bersetuju dengan pendapat ini, tetapi Syafi'iyah mutaakhiri menyatakan boleh, dan inilah yang diamalkan sebagaimana disebut oleh ulama seperti Imam Nawawi. Dua-duanya adalah pandangan yang kuat, tapi yang diamalkan tempat kita baca. Okey. Seorang yang bertitle Doktor PhD di bidang agama membuat hebahan secara terbuka mengutuk ulama lain, mengatakan mengajar kepada orang ramai sedangkan tiada kajian dibuat atau bermuzakarah dengan ulama itu. Mengajar khurafat kepada orang ramai sedangkan tiada kajian dibuat atau bermuzakarah. Saya tak berapa faham soalan ni. Jadi saya payahnya beginilah, tanya-tanya orang-orang ni, tanya ustaz lain lah. Saya tak seronok sangat bila tanya macam ni. Apabila sudah jadi suami dan isteri, sah tak wuduk jika bersentuhan? Masalah ni khilaf. Masyhur juga batal. Masyhur batal. Lebih-lebih lagi dia jadi tok imam. Bila dia jadi tok imam, dia mari ke masjid nilai, dia nak lead semayang. Dia bawa bini dia pimpin tangan dengan bini dia. Makmum tengok dia belajar dengan Ustaz Zulfiq Manghaji, batal semayang. Dah huru hara. Tok imam batal semayang, masuk dalam Facebook, masuk pula dalam ni susah pula dia nak jawab. Jadi bila tempat-tempat macam tu, jangan kita tunjukkan macam itu.
Bahkan kita kena ambil ihtiyati kalau kita jadi imam, kita jadi ini, melainkan jika sekiranya dalam suasana berubah yang amat sangat. Macam mana berubah yang amat sangat? Macam contohnya Mekah. Bila Mekah waktu puncak haji, orang datang 4 juta, 5 juta. Jadi kita pun sayang ke bini, takut hilang. Takut sampai ke Burkina Faso, susah pula bini kita. Jadi kita pun peganglah bini kita kemah kemintalan ni, turun daripada hotel tu pegang tangan ni, takut ni. Dia pun peluk belakang kita sungguh-sungguh ni. Maka kata ulama dalam muzakarah haji, kita mengambil pendapat adalah tidak batal. Dan Imam Nawawi dalam Idhafi Manasikil Haji wal Umrah juga sebut pendapat-pendapat. Kenapa? Kerana zahmah yang amat sangat. Zahmah ni makna sibuk yang amat sangat. Kita bimbang. Ramai orang tuan-tuan. Kenapa anak zina tak muhrim dengan bapanya? Kerana tidak dihormati. Tidak dihormati. Dari segi yang itu tidak sah taraf. Sebab itu dalam mazhab kita, orang tu boleh menikah dengan anak zina dia. Akan tetapi ini dibahaskan oleh ulama, mereka kata seaulanya jangan. Dan ini pun satu fenomena yang cukup bahaya mutakhir ni, kerana terlalu banyak isu-isu seperti ini. Assalamualaikum. Kalau orang Islam yang beriman yang ditimpa musibah, dikatakan peringatan daripada Allah, diampun dosanya. Tapi orang kafir yang berlaku baik kepada makhluk ditimpa musibah, adakah juga mereka seperti orang Islam? Iyalah, baik tu soal lain, tapi kadang-kadang dia ujian. Ujian ni, kalimah ujian ni semua sekali kena. Jadi kita tak payahlah sebut bala tak bala, bala tak bala ni. Melainkan saya katakan, kita katakan bala tak kala musibah tu berlaku selepas daripada kejahatan dia buat. Itu bala. Dia pergi meropok rumah orang, tiba-tiba dia paralyzed. Itu bala tu. Bala tu. Tapi kalau dia ni baik, pergi masjid, pergi surah bala, maka kita tak katalah musibah, kita tak katalah bala. Baik. Soalan seterusnya, saya ingin bertanya, apakah hukum suami isteri yang telah bercerai, talak satu, melakukan persetubuhan ketika isterinya masih dalam iddah tanpa ada niat dari si suami untuk merujuk, sedangkan isteri pada pula ingin dirujuk. Dalam hal ini saya syorkan rujuk ke mahkamah. Mahkamah akan memutuskannya. Memang mazhab Hambali, rujuk boleh dilakukan dengan fi'li. Tapi perangai suami itu adalah perangai yang tak betul. Kalau hang tak mau nak merujuk, maka hang tak boleh bersetubuh dengan dia. Haram. Tak boleh. Apabila nak rujuk, itu tak apa. Yang ini yang disebut dalam nas ilahi. Allah menyatakan, wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna. Suami-suami mereka lebih berhak untuk rujuk pada mereka. Mana tak payah tunggu keizinan daripada siapa-siapa dia. Ini asalnya, hukum asal macam tu. Hatta kalau dia cerai dengan isteri dia dalam iddah, isteri dia tak mau rujuk, dia nak rujuk, dapat. Cuma mahkamah kita, dia kena daftar. Isu ni kena rujuk mahkamah. Apakah pandangan tuan tentang orang-orang yang bersekongkol dengan orang-orang yang menentang hadis Rasulullah SAW dan dibiar bebas untuk berucap dan tak ada tindakan oleh pihak berkuasa, dan mengapa mufti-mufti membisu dan tak sepakat mengenai masalah ini? Sebenarnya tak bisu pun. Kadang-kadang kita tengok ada jawapan. Tunggu buku kita berkenaan anti hadis, insya-Allah dalam seminggu lagi saya beri masalah. Man qala la ilaha illallah fa huwa da'i. Adakah hadis atau kata ulama mu? Wallahu alam, saya tak tahu. Ia bukan da'i. Man qala la ilaha illallah ni saya tak tahu hadis ni. Kalau lafaz macam ni saya tak tahu. Bagaimanakah cara untuk bertaubat sekiranya kita telah menyebarkan hadis palsu? Astaghfirullah wa atubu ilaih, dan ijtihad declare balik itu hadis tak betul, dan jadikan orang yang penyebar hadis yang betul, hadis yang sahih.
Boleh atau tidak menggabung? Okey, yang ini sudah dah. Soalan seterusnya, jika kita ini sudah dah. Ini ada soalan. Ni orang tinggal handset ni, PPI. Siapa dia ada tinggal boleh ambil ni. Lepas tu sahabat kita kata 40 kesalahan dalam solat. Mohon pendapat ustaz tentang menggerakkan jari ketika tasyahud seperti terkandung dalam buku ini, muka surat 208. Tidak menggerakkan jari ketika tasyahud. Yang ini masalah tuan-tuan dibahaskan ni, kita kena tengok betul-betul lah pandangan-pandangan ulama satu persatu. Bagi saya masalah ni lebih kepada masalah khilafiyah. Jadi bila khilafiyah ni kita nak menyatukan dengan menyatakan tak khilaf, maka tak boleh, dia jadi payah. Cuma dalam mazhab kita, gerakkan jari semata-mata ketika menyebut asyhadu an la ilaha illallah. Ada pendapat yang lebih khusus lagi, kalimah illallah masa itu gerak, sebab untuk pensyahadatan kepada Tuhan pada masa itu. Itu cara hak yang mereka kata, sebahagian daripada mereka, untuk menunjukkan ketauhidan kepada Allah. Tapi dalam mazhab yang lain, sebagaimana mazhab Hambali dan sebahagian ahli hadis, mereka kata gerak jari. Mazhab kita tak. Ini masalah khilaf di kalangan ulama. Jadi saya tak nak masuklah perbincangan lebih dalam lagi dalam isu ni. Wallahu alam. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, sekadar itulah yang dapat kita bincangkan pada hari ini. Mudah-mudahan Allah memberi manfaat kepada kita. Dan buku Fiqh Manhaji ada 2 set ataupun 3 set yang boleh kita dapat, dan juga beberapa buku-buku baru yang lain, termasuk Bahjatul Nufus, majalah Ustaz dan Sanusi di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din al-muntawid. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boleh tolong derma banyak sikit tuan-tuan. Ustaz Usuk nak buat kambing bakar pula ni.